واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi setiap pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutamah itu? Al-Hutamah itu ialah api Allah yang dinyalakan, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan dengan pilihannya, maka pada kali ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-274 bagi tahun yang ke-12 untuk Surau An-Nur di Terong Perak ini. InsyaAllah kita akan meneruskan syarahan kitab yang ke-22 daripada 40 kitab dalam kitab Ihya ini, iaitu tidak lain ialah kitab latihan jiwa, kitab latihan qalbu. Syarahan kitab latihan qalbu kita ini sampailah kali yang ke-7. Sebelum ini Allah telah izinkan kita untuk mengkhatamkan kitab yang ke-24, yakni kitab Bahaya Lidah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kitab latihan qalbu ini sangat penting kerana panca indera kita ini ialah 5 pintu yang terbuka yang menghadap kepada dunia luar. Tetapi qalbu atau hati kita ini, ia merupakan satu pintu yang terbuka menghadap dunia ghaib, yakni dunia roh. 5 pintu yang ada ni, dia menghadap dunia luar, tapi satu pintu, yakni pintu qalbu tadi, dia menghadap ke dunia ghaib. Memanglah sesungguhnya dunia sufi ini penuh dengan wangian, tetapi tidak tercium oleh orang-orang kebanyakan, oleh kebanyakan orang, kerana mereka hanya melihat dari jauh atau sekadar mendengar orang punya cerita. Sebab itu mereka tidak terhidu akan kewangiannya. Kita hendak mula bermusafir dalam kesufian atau dalam kerohanian ini, sebaik-baiknya hendaklah kita memilih kawan dan juga memilih jalan. Kerana jika betul kawan dan betul jalan, insya-Allah sampailah kita ke tujuan ataupun sampailah kita ke sejauh-jauh perjalanan. Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya, kitab Ihya, akhlak yang baik adalah sifat penghulu segala rasul, yakni sifat Nabi Muhammad SAW, dan amalan utama para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar di sisi Allah. Mungkin kita kata, alah, dia tu akhlak macam orang-orang tepi jalan je, tapi ilmu tasawuf dia tinggi. Kita jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Kerana akhlak ini dia sangat berkait rapat dengan tasawuf. Sangat berkait rapat dengan kerohanian. Sangat berkait rapat dengan sufi.
Budi pekerti yang jahat pula adalah racun, adalah hina, adalah keji, adalah perbuatan-perbuatan kotor yang nyata. Budi pekerti yang jahat itu menjauhkan kita daripada sisi Tuhan semesta alam dan yang memasukkan para pelakunya dalam kawasan syaitan. Itulah pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang bernyala-nyala yang naik ke hati. Kata Imam Ghazali, akhlak yang buruk ni, budi pekerti yang jahat ini, dia merupakan pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang bernyala-nyala, yang mana neraka itu dia naik sampai ke hati. Jadi awal-awal tadi ada kita bacakan surah Al-Humazah. Jadi ada cerita tentang neraka yang menyala-nyala sampai ke hati. Marak dan kuatnya itu dikatakan oleh sebahagian golongan masuk sampai ke dalam badan kita, sampai ke tengah badan. Sebab hati atau jantung hati ni berada di tengah. Itu hati yang zahir. Dia punya bakaran tu tadi sampai masuk ke dalam, sampai ke jantung tu, qalbu tu tadi. Ada juga golongan yang menyatakan yang itu pun ia, dan satu sudut lagi, api tu tadi, dia punya maraknya, hebat kuatnya tu, dia membakar sampai kepada hati kita yang ghaib. Maksud dia sampai kepada roh-roh, sampai kepada dalaman kita, rohani kita tu, dia bakar. Itu maksud yang kata api tu tadi, dia bernyala-nyala menjulang sampai naik ke hati. Punya hebatnya. Nar itu pula, neraka itu pula ditutup rapat. Dahlah api dia tu marak sampai ke hati, julangannya. Neraka itu pula dia tertutup rapat, nak menghampirkan kepada faham, bukan pemahaman yang sebenarnya, sekadar nak menghampirkan kepada faham. Kita bolehlah kata seolah-olah macam pressure cooker lah. Dia punya wap-wap, dia punya panas-panas, haba dia semua terkumpul, tak keluar daripada dalam tu. Nak menunjukkan betapa kuatnya api itu tadi. Jadi haba dia tu memang padat, tak tembus keluar langsung. Baiklah. Latihan dan pengubatan qalbu ataupun ubat hati ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal. Orang-orang yang tak waras itu dia di bawah pekerjaan Allah lah. Dia tak kena taklif lagi. Kerana semua hati kita ini tak terlepas daripada penyakit. Ada orang-orang di sini yang tak ada kena penyakit hati. Mana ada? Pakat kena belaka. Jadi latihan dan pengubatan hati ini, kata Imam Ghazali, wajib. Bukan benda pilihan. Kerana semua orang pun ada penyakit hati. Kita nak rawat, nak ubat, nak sembuhkan, nak latih, kena tahu. Maksud dia kena ada ilmu. Kalau tidak, macam mana kita nak rawat, nak ubat, nak latih bagai? Kena ada ilmu tentang jenis-jenis penyakit hati. Kena ada ilmu tentang sebab-sebab, punca-punca, faktor-faktor berlakunya penyakit hati. Kena ada ilmu tentang kesan-kesan, akibat-akibat jika kena penyakit hati. Dan kena ada pengetahuan tentang langkah-langkah, cara-cara untuk mengatasi atau mengurangkan penyakit hati. Jika tak tahu, sangat susah nak dirawat. Sebab kita tak ada ilmu untuk menjalankan rawatan itu. Jadi, sangat bahaya jika tak dirawat dan diubat. Mau tak mau kita kena ada ilmu-ilmu ini. Jadi ilmu-ilmu ini, ringkas kata, dia berada di dalam ilmu tasawuf. Anas bin Malik berkata, seseorang itu akan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam jannah disebabkan kebagusan akhlaknya, sekalipun dia orang yang tidak banyak ibadahnya. Dan akan sampai ke tingkat yang paling rendah dalam neraka Jahannam disebabkan keburukan akhlaknya, sekalipun dia seorang yang banyak ibadahnya. Jadi bahaya tak kalau terkena penyakit hati? Banyak penyakit hati, sangat berbahaya.
Abu Bakar Al-Qahtani berkata, tasawuf itu suatu akhlak. Sesiapa yang melebihi engkau dalam akhlak, nescaya ia melebihi engkau dalam tasawuf. Jadi, kita ni kalau teringin nak bertempat pada makam-makam yang tinggi dalam tasawuf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kena power. Kalau akhlak tak power, susah nak dapat. Kalau kita tengoklah, ni dia luar sikit dari perbicaraan kita. Kita ucapkan tahniah kepada hamba-hamba Allah yang dalam masa sebulan ini. Sebab apa? Dalam masa sebulan ini kita ada menjelang pilihan raya umum, berlangsungnya pilihan raya umum, dan selepas pilihan raya umum, lebih kurang sebulan. Kita ucapkan tahniah kepada hamba-hamba Allah yang dalam sebulan ini dia memang tak ada memfitnah, tak ada menghina, tak ada bercakap kotor, tak ada mendedahkan keaiban, tak ada merendah-rendahkan, tak ada menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan, bahan hinaan, bahan tertawaan, tak ada berdusta. Hamba-hamba Allah seperti kalian sangat asing pada zaman ini, bahkan hampir-hampir pupus. Kalianlah kaum yang dirindui lagi dinanti-nanti. Doakanlah kami yang serba kekurangan ini. Sebab kita tengok sepanjang musim PRU ini, sangat ramai orang, mereka ni macam huru-hara. Dari segi akhlak ni tak kira lah. Tak kira lah. Seperti biasa, antara musibah yang berlaku dalam musim pilihan raya, sifat-sifat mazmumah ni akan meledak. Dia akan meledak keluar. Malah sudah jadi macam keperluan. Setiap orang yang terlibat, yang mengambil tahu secara langsung, secara tidak langsung dengan pilihan raya ini, ramai. Kita tidak kata semua, tapi ramai. Tak kira asal keturunan, tak kira tempat kelahiran, tak kira latar pendidikan, tak kira lelaki perempuan, tak kira cara berpakaian, tak kira kepala terdedah atau bersongkok atau berserban, tak kira orang masjid atau orang kedai makan, tak kira orang yang duduk di pekan atau yang duduk di pedalaman, tak kira orang-orang atasan ataupun kuli-kuli bawahan, tak kira orang-orang yang kaya melaut ataupun orang-orang miskin yang tak cukup makan, tak kira orang daripada pihak parti sendiri ataupun orang daripada pihak-pihak lawan. Umumnya semua lebih kurang sepadan. Hilang kata-kata sopan, berkurang keikhlasan, bermatlamatkan halal. Sebab nak mencapai tadi tu, matlamatkan halal, halalkan jalan, halalkan cara. Berdengki-dengkian, sangka buruk didahulukan, saling memfitnah dan mengaibkan, mencari menang, bukan lagi nak cari kebenaran. Jadi sepanjang musim ini, seolah-olah tasawuf, sufi, al-ihsan dicuti dan ditangguhkan. Seolah-olahnya begitu, kerana untuk memberi laluan, memberi jalan kepada perebutan dan perbalahan. Walaupun sangat ramai orang yang sebegitu, kita pastikan kita bukanlah salah satu. Kita mulakan dengan diri kita sendiri dahulu, kita doakan dan kita nasihatkan yang lain-lain selalu. Biarlah kita nak jadi orang yang fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik sahaja. Jadi sepanjang musim PRU ni kita lihat banyak akhlak-akhlak yang tidak baik tu banyak. Itu yang kita sangat kesal. Ada orang yang dia malas nak berusaha dan berikhtiar merawat dan mengubat hati. Lalu mereka ni golongan malas sebenarnya. Lebih kepada malas. Lalu mereka pun buat alasan kononnya sia-sia. Kita nak ubah akhlak ni jadi lebih baik ni perbuatan yang sia-sia.
Antara alasan mereka kononnya akhlak ni dia benda batin, benda dalaman, benda qalbu, benda tak nampak. Jadi macam mana kita nak ubah? Kalau bentuk zahir ni ikut-ikut lah. Boleh ubah tu pun tak banyak sangat boleh ubah. Bentuk zahir ni. Yang dalaman, lagilah tak boleh nak ubah. Jadi kata Imam Ghazali, sebenarnya boleh berubah. Kalau akhlak ni tak boleh berubah, daripada buruk menjadi baik, daripada kurang baik menjadi lebih baik, kalau tak boleh berubah. Jadi apa tujuan orang duk bagi nasihat, bagi pelajaran, bagi pendidikan? Yang orang duk bagi nasihat, pelajaran dan pendidikan tu, sebab matlamat dia nak mengubah akhlak tu lah. Daripada tak baik jadi baik, daripada kurang baik jadi lebih baik. Apa tujuan ibu bapa berpesan? Sebab nak mengubah akhlak. Apa tujuan guru-guru menasihat? Sebab nak mengubah akhlak. Apa tujuan tokoh-tokoh bagi pandangan dan panduan? Sebab nak mengubah akhlak. Dia pendek kata, akhlak ni sebenarnya memang boleh berubah. Tertolaklah dakwaan golongan yang malas, golongan yang nak ambil kesempatan, golongan yang nak bersenang-senang dengan benda-benda yang tidak baik. Kononnya kata mereka akhlak ni tak boleh diubah. Sebenarnya boleh diubah. Memang boleh diubah. Kelakuan haiwan pun lagi boleh diubah. Daripada haiwan tu liar, kita latih dia jadi jinak. Daripada tak ikut arahan, jadi ikut arahan. Apatah pula lagi manusia. Alasan kedua bagi golongan ini, golongan itu, kata dia, nak ubah macam mana? Nafsu syahwat, keinginan, sifat marah semua ni memang sifat manusia. Mana boleh nak dibuang? Mustahil dapat dibuang. Sebab setiap manusia pun kena. Jadi, kata Imam Ghazali, mereka ni salah faham. Sebenarnya, bila kita bermujahadah untuk mengubah akhlak ini, bukan bermaksud kita mencegah atau menyapu bersih ataupun membuang terus 100% secara keseluruhan akan kehendak, keinginan, nafsu syahwat, sifat amarah, marah belaka tadi tu. Amat jauh pemahaman mereka. Sesungguhnya, nafsu syahwat, keinginan itu ada faedahnya, ada kegunaannya. Kalau terputuslah keinginan makan, hilang, nafsu nak makan ni tak ada, nescaya manusia ni binasa, pakat mati belaka, tak ada manusia dah. Jadi, nak kena ada juga nafsu makan tu. Kalau terputuslah keinginan untuk berjima, nescaya terputuslah keturunan manusia, sebab tak ada yang nak melahirkan keturunan lagi. Jika hilanglah sifat kemarahan, nescaya manusia itu tidak dapat mempertahankan dirinya daripada hal-hal yang nak membinasakannya. Jadi sebenarnya, kita bukan nak menghapuskan terus, membuang terus, tapi kita nak meletakkan dia pada tempat yang sepatutnya. Itu tujuannya. Sifat marah contohnya, dia itu ibarat anjing pemburu. Anjing pemburu ni kalau kita didik, latih, train dia dengan jalan yang betul, dia akan bertindak ikut arahan. Dia tak membabi buta. Bila masa nak serbu dia tahu. Bila masa nak berhenti dia patuh. Kat mana nak gigit haiwan buruan, berapa banyak nak gigit tadi tu. Tak ada lah dia gigit sampai hancur haiwan tu tadi kan, kita pun tak boleh nak makan. Begitu juga dengan nafsu. Dilatih dengan cara yang benar, jadi sesuai dengan kegunaannya. Bila nak guna, bila nak dilepaskan, bila nak dihalang dan sebagainya. Kena buang ke sifat marah ni? Tidak. Agama tak suruh buang, sufi tak suruh buang. Pelajaran sufi ni suruh meletakkan sifat marah ini pada tempatnya. Allah tak sebut orang-orang yang tidak marah, tapi Allah sebut orang-orang yang menahan marahnya. Dari sini kita dapat pemahaman, marah tu memang kena ada dengan kita, tapi bersesuaian. Dia cantik duduk dia, tengah-tengah di antara sifat pengecut dan sifat membabi buta. Marah tu tengah-tengah. Marah yang ni yang kita nak latih dia supaya dia jadi macam itu. Bolehkah akhlak diubah? Jadi jawapannya, sudah tentulah boleh. Dan akhlak yang terbaik, yang
Kita boleh contohkan ialah R-Force lah, R4S, Rasulullah SAW, 4 orang sahabat yang paling utama dan sahabat-sahabat utama yang lain. Mereka lah yang paling hebat. Dalam hal mengubah akhlak ini, manusia ni terdiri daripada 4 tingkatan. Ada tingkatan orang-orang yang jahil dan lalai. Yang ni kita dah pernah bincangkan dalam kuliah sebelum ini. Rujuk baliklah. Orang yang jahil dan lalai ni kita mudah nak ubah. Tingkat kedua, orang yang jahil dan sesat. Yang ni susah sikit nak ubah. Sesat dalam istilah tasawuf ni bukan maksud terkeluar daripada agama Islam tu, bukan. Sesat ni maksud dia tak berjumpa jalan yang sepatutnya. Tu kita kena hati-hati sesat yang mana yang dimaksudkan. Dalam tasawuf ni kadang-kadang bila Imam Ghazali ni golongan yang sesat, nak kena pastikan dulu. Dia sebut sesat terkeluar daripada Islam ke ataupun sesat tak jumpa jalan tapi sebenarnya masih dalam Islam. Tingkat yang ketiga, orang tu jahil, sesat dan fasik. Yang ni susah banyak kalau kita nak ubah dia punya akhlak. Tingkat yang keempat, orang itu sudahlah jahil, sesat, fasik, jahat pula tu. Yang ini kata Imam Al-Ghazali, hampir-hampir tak boleh nak diubah dah. Ini 4 tingkat manusia. Bagaimana cara nak mendapatkan akhlak yang bagus? Ada 2 cara. Yang pertama, melalui kurniaan Allah. Yang ini kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Allah bagi. Orang ini memang Allah bagi dia ni dimudahkan untuk berakhlak baik. Daripada kecil pun baik orang dia sampailah ke besar. Ada pula orang yang sederhana. Baik pun ada, tak baik pun ada. Ada orang pula daripada kecil lagi duk nampak dah. Dia nak hala ke mana tu, ke arah yang tak baik ni. Yang ini dengan kurniaan Allah. Tak ada usaha ikhtiar kita, tak terlibat di sana. Cara yang kedua, yang ini bahagian kita. Dengan mujahadah dan riadah. Dengan bersungguh-sungguh dan juga dengan latihan-latihan. Kena ada ilmu lah. Jadi kena usaha, kena ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu pula dengan gigih. Jadi yang kita dalam pelajaran tasawuf sufi kerohanian ni, yang jenis kedua ini. Apa yang Allah bagi kat kita, itu kita tak boleh nak ubah apa-apa. Ikut Allah. Tapi sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita kena ada usaha dan ikhtiar untuk mengubah akhlak kita ni tadi. Daripada tak baik jadi baik, daripada kurang baik menjadi lebih baik. Umumnya, penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit hati ataupun penyakit-penyakit tubuh badan diubat dengan lawannya. Kalau kita terkena penyakit panas, ubat dia tu bangsa sejuk. Kalau kita terkena penyakit sejuk, ubat dia tu bangsa panas. Umumnya begitulah. Samalah dengan akhlak. Akhlak ni kalau nak dirawat dengan lawan dia juga. Contoh dia, kalau orang tu dia jenis kedekut, cara rawat dia, biasakan diri jadi pemurah. Lawan dia. Kalau orang tu jenis malas, kita kena biasakan diri kita rajin. Kalau orang itu jenis sombong, kena biasakan diri dengan merendah diri. Kena ubat dia dengan lawan dia. Ubat asas untuk penyakit-penyakit hati umumnya sama. Tetapi ubat lanjutannya biasanya berbeza mengikut keadaan si pesakit. Bila kata orang ni terkena sombong, ada level-level sombong dia. Ada orang sikit sombong, ada orang banyak sombong, ada orang melampau sombong. Jadi ubat-ubat lanjutan tu dia ada sukatan, ada bahan yang berlain-lain. Seseorang doktor mengkhususkan ubat bagi pesakitnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Doktor nak bagi ubat untuk masalah penyakit zahir ni pun dia tengok banyak faktor. Seperti usia si sakit, muda ke, tua ke, kerja si sakit, kerja berat ke, kerja ringan ke, kerja luar ke, kerja dalam ke, kesihatan sedia ada, apa penyakit-penyakit sedia ada, kelemahan tubuh badan, masalah kesihatan, saiz badan, tahap sakit dan sebagainya. Pelajaran sufi pun sama. Yang asas-asas memang kita bagi semua sama. Bila sampai ke peringkat yang pertengahan, kita dah mula nampak kecenderungan. Murid-murid tadi dia nak menghala ke mana, level mana mereka ni nak pergi.
Bila sampai peringkat tinggi, memang ada perbezaan. Kena ada perbezaan. Ibarat penimbang. Ada penimbang yang dia mampu nak timbang tepung buat kuih saja. Ada penimbang yang dia mampu nak timbang beras, gula. Ada gula yang dalam guni tu. Ada penimbang yang dia mampu nak timbang lori dengan sawit sekali. Jadi berbeza-beza. Sebab itu, benda yang nak letak atas penimbang ni, mursyid ataupun guru tadi, dia akan nilai, nak letak. Mursyid tak boleh zalim. Kalau penimbang tu dia mampu timbang sayur-sayuran saja, mursyid tak boleh nak letak lori atas tu. Binasa si murid tadi. Jadi, dalam nak merawat akhlak pun sama. Ada ubat-ubat dia, ada kaedah-kaedah dia. Ada pantang-pantang dia. Peringkat asas, guru akan bagi sama. Bila sampai peringkat lanjutan, dia punya sukatan dah lain-lain. Bahan pun mungkin lain-lain. Kalau seseorang doktor, seseorang tabib itu, seseorang mursyid itu, dia bagi ubat yang sama untuk semua orang, tak betul lah dia tu. Mana boleh ubat tu sama untuk semua orang. Sebab diri manusia ni berbeza-beza. Seterusnya tentang tanda-tanda penyakit hati. Macam mana kita nak tahu hati kita ini sudah bermasalah? Setiap anggota badan kita ni ada tugas dia. Ada faedah dia yang khusus. Sakit tangan, bila kena sakit tangan, kita ni susah nak menggenggam. Bila kita kena sakit mata, kita susah nak memandang. Bila kita kena sakit mulut, kita susah nak berkata-kata. Dan bila kita kena sakit qalbu, sakit hati, sakit jiwa ni, kita ni susah nak mendapat hikmah. Susah nak mendapat ma'rifah. Susah nak mendapat mahabbah. Susah nak beramal ibadah. Susah nak berzikrullah. Susah nak mengaji dan sebagainya. Itu tanda-petanda dia. Sama ada kita sedar atau tidak. Kita rasa berat nak belajar. Kita rasa berat nak mengamal. Rasa berat sangat nak berkorban. Ini menunjukkan hati kita ada masalah. Semua orang pun hati ada masalah. Tapi hati kita tu masalah dia berat. Masalah dia besar. Kena diubat. Sesiapa yang ada padanya sesuatu yang lebih dicintainya daripada Allah, maka hati orang itu sebenarnya sakit. Yang ni bicara tasawuf. Bagi ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf ni, kalau kita ni ada mencintai selain Allah tu, lebih daripada mencintai Allah, hati sakit lah tu. Tapi kebanyakan manusia memang ada mencintai selain daripada Allah, lebih daripada Allah. Memang macam itu. Jadi, majoriti manusia ini termasuk kita lah berpenyakit hati sebenarnya. Tapi kita tak sedar. Sama ada sikit atau banyak saja. Ada orang, dia mencintai diri dia lebih daripada Allah. Dia duk fikir, duk ingat, duk suka diri dia lebih daripada Allah. Berpenyakit hati lah tu. Ada orang yang dia mencintai pasangan dia lebih daripada Allah. Ada orang yang dia mencintai ibu bapa, anak-anak, dia mencintai kerjaya, mencintai hobi dia, mencintai duit dan sebagainya lebih daripada mencintai Allah. Itu yang paling besar dalam diri dia. Cuma dia mulut dia kata cinta Allah nombor satu. Tapi dari segi apa yang dia buat sehari-hari, sebenarnya dia ada mencintai sesuatu yang lain lebih daripada Allah. Dalam pelajaran sufi yang itu bahaya. Itu sangat bahaya. Jadi kita susah nak perasan. Macam mana kita nak pastikan? Mau tak mau kita kena berguru. Nabi Muhammad SAW sendiri pun berguru juga dengan Jibril. Yang kita ini rasa hebat sangat sampai tak mau berguru. Susah lah. Susah. Kena berguru, kena bermursyid. Sebab apa? Guru-guru ini biasanya mereka boleh detect
Dan boleh tunjukkan kepada kita di mana masalah kesihatan qalbu kita ni. Bahkan mereka boleh cadangkan jalan-jalan untuk mengubat. InsyaAllah. Perut yang lebih menyukai memakan batu dan besi. Orang makan nasi, dia makan batu, makan besi. Jelaslah bahawa perut itu berpenyakit. Perut yang hilang keinginannya kepada nasi dan air. Jelas perut itu berpenyakit. Hati pun macam tu juga. Kalau hati ni dia hilang ataupun kurang rasa kepada makrifah, kepada Allah, kepada ibadah, kepada ilmu, maksudnya berpenyakit lah tu. Bila berpenyakit, kena ubat lah tu. Dan ubatnya dalam tasawuf. Khususnya dalam tasawuf, itu ubat dia. Jadi bagaimana cara untuk mengenal kekurangan diri? Imam Ghazali menggariskan 4 jalan, 4 cara untuk mengetahui kekurangan diri. Nak tahu kita ni ada masalah ke tak ada masalah ke hati kita ni. Cara yang pertama, dengan berguru lah. Imam Ghazali kata, dengan duduk di hadapan syekh, depan guru, yang boleh mengesan kekurangan diri dan boleh mengesan bahaya-bahaya tersembunyi yang ada pada diri kita. Guru ni dia mahir lah dengan sifat-sifat mazmumah ni. Dan itu dalam pelajaran tasawuf. Maksudnya kena belajar dan berguru. Dari situ, guru akan menyarankan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki kekurangan dan menolak bahaya-bahaya itu. Masalah hati ni, yang lebih afdalnya guru tasawuf lah. Guru tasawuf, guru al-ihsan, guru sufi, guru tariqah. Sebab itu bidang mereka. Bukannya guru fiqh, guru al-Islam. Bukannya guru akidah, guru al-iman. Bukan juga guru as-sa'ah, guru zaman akhir, guru zaman fitnah. Yang khususnya, yang lebih afdalnya, lebih utamanya guru tasawuf lah. Sebab itu memang bidang dia. Macamlah basikal kita rosak, kita kenalah hantar ke kedai basikal. Jangan kita hantar ke klinik kerajaan untuk diperbaik basikal tu. Kalau kita ni, kita punya kucing sakit, kita hantarlah ke klinik haiwan. Jangan kita hantar ke kedai alat muzik. Melainkan tokek kedai alat muzik itu dia juga pakai haiwan kan. Tapi biasanya tak berlaku begitu. Haiwan kita sakit, hantar klinik haiwan lah. Kenapa kita nak hantar ke kedai muzik? Kedai muzik, orang-orang dia tak kerti nak buat apa. Kalau kita sakit mata, jangan rujuk. Kita kenalah rujuk dengan tabib mata. Jangan kita rujuk dengan tabib tulang. Tak kena. Walaupun dua-duanya tabib. Kalau kita sakit jantung, kita rujuklah kepada pakar jantung. Jangan rujuk kepada pakar mata. Walaupun dua-dua pakar pun. Begitulah seterusnya. Tapi itulah. Masyarakat kita ini, biasanya, bahkan di seluruh dunia pun, kita ni bersungguh-sungguh nak betulkan amal-amal anggota. Amal-amal fiqh. Amal-amal al-iman. Amal-amal al-Islam. Dan kita juga bersungguh-sungguh nak membetulkan amal-amal akal. Yakni amal-amal al-iman. Amal-amal aqidah. Tapi kurang orang-orang yang nak membetulkan amal-amal jiwa. Amal-amal hati, amal-amal qalbu. Nak betulkan tungku yang keempat, amal-amal as-sa'ah tadi, kurang juga. Setakat hari inilah. Sepatutnya hati tu kita kena bersungguh-sungguh juga. Tapi kebanyakan orang dia nak betulkan amal anggota, nak betulkan amal fikiran, tapi kurang bab nak betulkan amal rohani. Jalan rohani ni jalan perang, walau apa pun namanya. Sebab itu selalu disebut mujahadah, jihad. Sebab dia jalan perang. Nak perang dengan siapa? Nak berperang dengan kehendak hawa nafsu, dengan syaitan, dengan jin, syaitan, jin manusia. Syaitan, jin, syaitan manusia. Dan juga nak berperang dengan medan, suasana, keadaan sekeliling kita ni. Jadi tarbiyah kitab latihan qalbu ini, sebenarnya dia nak menyediakan jiwa kita ini agar teguh, agar sesuai untuk melalui medan perang tersebut. Tubuh manusia ni pada asalnya lemah.
Jadi tubuh kita ni menjadi kuat dari semasa ke semasa melalui latihan, melalui asuhan, melalui pengalaman. Begitu juga dengan tubuh kita yang rohani, yang dalaman tu tadi. Dia asalnya lemah. Nak menguatkan dia itu, kenalah juga melalui latihan, melalui pengalaman, melalui tarbiyah, melalui didikan. Dia akan jadi cantik, jadi sempurna, jadi lebih bagus melalui asuhan. Asuhan tubuh dan akal kita pentingkan, tapi asuhan qalbu biasanya kurang kita pentingkan. Apa untungnya kita ni menahan diri daripada mengikut kehendak hawa nafsu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya surah An-Nazi'at ayat 40-41, dan menahan dirinya daripada hawa nafsu, sesungguhnya jannah tempat kediamannya. Kalau kita tahan diri daripada mengikut hawa nafsu ni, untungnya akan mendapat jannah. Apa pentingnya masuk jannah? Bukankah kita ni ahli sufi, ahli tasawuf, ahli makrifah dan sebagainya? Kita bermatlamatkan Allah, kenapa nak bermatlamatkan jannah? Sebab untuk sampai kepada Allah, kena melalui jannah dulu. Nak jadi orang-orang abrar, kena masuk ke dalam jannah. Nak jadi orang-orang mukharrabin dan seterusnya ke atas, kena masuk dalam jannah. Sebab itu kita tak buang jannah tu tadi. Sabda Nabi, riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, mujahid ialah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ni mengekang hawa nafsu kita ni seorang mujahid di sisi Allah. Telah bersepakat para ulama dan hukama bahawa tidak ada jalan kepada kebahagiaan akhirat selain daripada mencegah hawa nafsu daripada keinginan dan menentang segala nafsu syahwat. Manusia terdiri daripada 4 jenis. Yang pertama, orang yang terbenam qalbunya dalam mengingati Allah. Dia Allah saja. Yang ni lah yang dalam pelajaran tasawuf ni nak capai. Tapi tak mudah nak mencapainya tu. Jenis yang kedua, orang yang terbenam dunia di dalam qalbunya. Yang ni teruk. Dia tenggelam dalam dunia. Jenis yang ketiga, orang yang berbuat untuk dunia dan agama bersama-sama, tetapi lebih banyak agamanya. Dunia, agama sama-sama tapi lebih banyak agama. Okeylah sikit. Jenis yang keempat, orang yang berbuat dunia dan agama juga tapi lebih banyak dunia. Yang ni pun masalah. Kalau dalam pelajaran tasawuf, dia nak yang pertama tadi. Kita matlamat situ dulu. Matlamat ke situ dulu. Situ yang utamanya. Kita ni seboleh-bolehnya, sekurang-kurangnya sampai kepada akhir hayat kita nanti, dapatlah walaupun sekejap, kita ni jadi orang yang terbenam qalbu kita dalam mengingati Allah. Jadilah dapat yang tu pun. Dapat lagi lebih awal lagilah bagus. Itulah matlamat pelajaran sufi. Sesiapa yang diperdebatkan hitungan amalnya di lapangan kiamat nanti, maka sesungguhnya ia telah memperoleh azab. Ini pandangan sufi. Bagi ahli-ahli sufi, bagi pelajaran tasawuf, kita ni nanti kalau dihisap saja pun nanti dah dikira masalah besar dah. Itu dikira azab dah tu. Dihisap. Bagi kita, orang-orang biasa, dihisap ni biasalah. Kan? Majoriti manusia ni dan jin akan dihisap. Dihisap tapi akhirnya selamat. Dapat masuk syurga. Oh, jadilah dapat yang tu pun. Itulah matlamat kita. Ataupun diringankan hisap. Dimudahkan hisap. Dipercepatkan hisap. Kebanyakan orang dia nampak yang ini. Tapi bila kita belajar pelajaran tasawuf, yang ini pun semua masih berbahaya lagi. Diringankan hisap pun kalau boleh tak maulah. Dimudahkan hisap pun kalau boleh tak maulah. Dipercepatkan hisap pun kalau boleh tak maulah. Sebab apa? Matlamat dia lebih daripada itu, iaitu termasuk dalam golongan yang tidak dihisap. Ini dalam pelajaran sufi, pelajaran tasawuf, pelajaran tarikat.
Matlamat kita ni dapatlah duduk di makam orang-orang yang tak kena hisap. Sebab Imam Ghazali kata, sesiapa yang diperdebatkan, dipertanyakan, dipersoalkan hitungan amal di laman kiamat nanti, yang itu sesungguhnya telah mendapat azab. Dah azab dah pun. Kita kalau boleh nak lepas daripada hisap ni. Dan ada ilmu-ilmu, cara-cara, pengorbanan-pengorbanan untuk kita termasuk ke dalam golongan yang tidak dihisap ini. Usaha dulu, belajar dulu, usaha dulu, korban dulu. Dapat tak kisah. Harap dapat. Bila tak dapat pun, insya-Allah kita akan dapat golongan yang sangat dimudahkan hisap. Sangat dicepatkan hisap. Sangat diringankan hisap. Kan? Jadilah. Jadi di sini kita boleh nampak sikit ke mana sebenarnya ilmu tasawuf ni nak bawa kita. Kehendak nafsu syahwat yang liar mesti dijinakkan. Caranya adalah dengan menjauhkannya daripada kebiasaannya. Mana kebiasaan-kebiasaan yang tak baik, kita kena pelan-pelan semakin menjauh. Lama-lama jauhlah. Mula-mula kalau dalam pelajaran sufi ni, dengan khilwah, khalwat lah, mengasingkan dirilah, khalwah dan uzlah, bukan khalwat berdua-duaan tu. Kemudian biasakan dia dengan memuji Allah, dengan berzikir, dengan berdoa sehinggalah ia jinak. Maksud dia kita kena asingkan diri kita untuk tempoh-tempoh tertentu, bukanlah asing terus, asing. Sampailah hati kita ni jinak kepada akhlak yang baik dan semakin menjauh daripada yang tak baik. Latihan sebegini memang pada permulaannya berat bagi seseorang murid, tetapi akan terasa nikmatnya pada kesudahannya. Ada apa benda yang tak kena korban, semua benda pun dalam dunia ni nak dapat kena ada pengorbanan. Ingatlah, umur kita itu adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan masa kehidupan di akhirat. Di dunia ni kita mungkin hidup 70-80 tahun. Kalau umur panjang 100 tahun, 120 tahun, 150 tahun pun tak ada dah rasanya orang zaman sekarang kan. Tapi di akhirat nanti akan hidup selama-lamanya. Orang yang berakal tentunya rela menanggung kesulitan sebulan untuk mendapat kesenangan yang bertahun-tahun. Jadi kalau kita termasuk dalam orang yang cantik akal kita, cantik hati kita, tentulah dunia ini kita sanggup untuk korbankan, sebab di dunia ni sekadar beberapa puluh tahun untuk mendapatkan yang selama-lamanya di akhirat. Ringkasnya, mujahadah dan riadah masing-masing manusia adalah menurut perbezaan hal ehwalnya. Tak sama. Bila kita nak ubat jiwa kita, ubat asas sama, ubat lanjutan dia dah tak sama dah. Bahan-bahan pun tak sama dah. Dia mengikut masalah yang sedang dihadapi oleh orang itu. Apakah tanda-tanda kebagusan akhlak? Secara ringkasnya, orang yang akhlaknya bagus ini, dia suka untuk saudaranya mendapat apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Ini daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi tanda seseorang tu akhlak dia bagus, dia memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari Muslim. Lagi tanda-tanda seseorang itu bagus akhlaknya, dia memuliakan tetangganya. Maksudnya buat baik dengan jiran-jirannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, dia kurang bercakap. Kalau dia bercakap pun benda yang baik-baik. Sebab hadis ni kata, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik ataupun diam. Ada dua pilihan saja. Nak cakap benda baik-baik. Kalau tak mau cakap, diam. Dua pilihan saja. Kalau orang tu berakhlak dengan hal yang sebegini, itu tanda-tanda bagus akhlaknya. Jadi tanda-tanda buruk akhlak ni adalah yang sebalik daripada yang disebutkan tadi. Yang pertama, dia kira diri dia saja. Orang lain, hampa punya pasal lah. Yang penting aku. Yang kedua, dia tak berbuat baik dengan tetamu-tetamu dia. Tak layan dengan baik. Yang ketiga, tak berbuat baik dengan jiran tetangga dia.
Yang keempat, dia suka cakap benda-benda yang tak baik. Banyak bercakap, cakap benda yang tak baik. Tak reti nak diam. Itulah antara tanda-tanda buruk akhlak. Seterusnya, cara mendidik kanak-kanak. Tadi kita banyak cerita tentang orang dewasa. Ni macam mana cara nak mendidik kanak-kanak? Maksud dia nak mendidik qalbu dia lah. Hati dia lah. Kata Imam Al-Ghazali, kanak-kanak merupakan amanah bagi ibu bapaknya. Qalbunya yang suci adalah mutiara yang amat berharga, halus dan kosong daripada segala ukiran dan gambaran. Ia menerima sahaja semua yang digambarkan dan cenderung kepada semua yang dicenderungkan kepadanya. Jadi, jiwa kanak-kanak ni ibarat kanvas putih lah. Sebab mereka ni dalam keadaan fitrah, dalam keadaan semula jadi. Mereka tak kenal benda-benda tak baik lagi, masih bersih hati lagi. Jadi umumnya ibu bapa atau penjaga dia lah yang memainkan peranan paling penting untuk mewarna dan mencorakkan qalbu si anak. Sebagaimana corak qalbu dia, macam itulah perlakuan dia yang zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Jadi tanggungjawab, terutamanya ibu bapa. Walau bagaimana hebat pun ibu bapa memelihara anaknya daripada neraka dunia. Neraka dunia ni bahasa dalam. Dia nak ceritakan tentang kesusahan-kesusahan dan cabaran-cabaran hidup di dunia ini. Itu neraka dunia. Walau macam mana hebat pun mak bapak ni nak jaga anak dia daripada terkena neraka dunia, maka yang lebih utama lagi lah untuk ibu bapa ni tadi memelihara anak itu daripada terkena neraka akhirat. Neraka akhirat, neraka yang sebenar-benar itulah. Hal ini kerana neraka dunia itu tidaklah berapa lama berbanding neraka akhirat. Macam kita sebut tadi, mungkin 70 tahun, 80 tahun, 120 tahun. Tapi kalau yang akhirat tu kalau kena ribu-ribu tahun, mungkin juta-juta tahun. Mungkin selama-lamanya Allah. Dan neraka dunia itu tidaklah sedahsyat mana berbanding neraka akhirat. Contoh neraka dunia ni, kita risau anak kita ni nanti tak cukup makan, pakaian dapat tak sempurna dalam hidup dia, hidup serba tak cukup dalam kekurangan, tak ada pelajaran, kurang pelajaran, dihina orang, masalah kesihatan, masalah keselamatan, keselamatan daripada kejahatan manusia, jin, haiwan, daripada bencana-bencana alam, dimusuhi orang, didiskriminasi, dibuli, dinafikan hak dan sebagainya lah. Ini bahasa halusnya tu neraka dunia. Memanglah mak bapak ni dia risau, tak mau anak dia terkena neraka dunia ini. Jadi dia usaha dan ikhtiar sedapat mungkin nak bagi anak dia ni selamat daripada terkena neraka dunia ni. Tapi yang lebih penting lagi, kata Imam Al-Ghazali, mak bapak ni kena faham neraka akhirat tu lagi dahsyat, lagi lama, lagi hebat. Selain daripada nak elak anak-anak ni daripada terkena neraka dunia, mak bapak kena tumpu juga, bukan tumpu juga, tumpu patutnya lebih lagi supaya anak-anak ini harap-harapnya tak terkena neraka yang di akhirat. Sepatutnya begitu. Cara pemeliharaan kanak-kanak ni adalah dengan mendidik, mencerdaskannya dan mengajarinya budi pekerti yang baik. Kita mestilah menjaganya daripada bergaul dengan teman-teman yang berperangai jahat. Jangan membiasakan dirinya dengan kesenangan. Jangan disukakan dia dengan perhiasan dan kemewahan. Kerana dia khawatiri, dia akan menyia-nyiakan usianya mencari kemewahan apabila ia sudah besar nanti. Maka binasalah ia untuk itu selama-lamanya. Itu kata Imam Ghazali. Maksud dia, anak-anak ni memanglah kita nak bagi dia senang. Tapi jangan selalu bagi yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Sesekali tak apalah. Jangan selalu sangat bagi yang rehat-rehat, bagi bermalas-malas, bagi berhibur-hibur. Sesekali, tak mengapalah, memang nak kena ada juga. Jangan selalu duk bagi yang mahal-mahal.
yang mewah-mewah, sesekali merasa tak mengapalah. Sebab apa? Apabila dia besar nanti, dia khawatiri dia akan menyusahkan diri dia sendiri dan akan menyusahkan juga orang-orang lain. Hendaklah diawasi sejak awal hidupnya. Jangan menggunakan orang untuk menjaga dan menyusuinya selain wanita yang soleh, yang beragama dan makan minum yang halal. Hal ini kerana susu yang datang daripada jalan yang haram tidak ada keberkatan padanya. Jadi umumnya, jiwa kita ini ditempah dengan makan minum yang halal yang baik-baik. Kita kena usaha dan ikhtiar dengan gigih. Jangan dibagi masuk benda-benda yang haram, sama ada melalui mulut ke, melalui cara mana pun. Yang haram, yang syubhat, yang tak halal, yang kita tak pasti ke dalam tubuh badan mereka. Sebab perkara-perkara itu, selain daripada menempah fizikal mereka, turut menempah jiwa mereka. Sifat pertama yang menonjol pada anak-anak itu ialah rakus akan makanan. Ialah budak-budak. Tu makan adalah benda yang sedap bagi dia, rakus akan makanan. Hendaklah ia dididik tentang adab-adab makan dan tidak terlebih makan. Kemudian, sibukkanlah dia di madrasah. Kalau pada zaman sekarang ni maksudnya, uruskanlah pembelajaran agama anak-anak dan banyakkanlah. Itu maksud sibukkanlah dia di madrasah. Selain pelajaran agama, pelajaran keduniaan pun nak juga. Itu zaman sekarang, pergi sekolah lah. Pergi sekolah agama, ataupun mengaji dengan tok guru. Apabila telah terzahir sifat-sifat mulia pada diri anak-anak, hendaklah dimuliakan, dipuji dan diberi sedikit ganjaran agar hatinya teguh dan terus bersemangat untuk melakukan kebaikan. Jadi, tunjukkanlah yang kita ni suka. Kalau anak ni tadi buat benda yang baik-baik, nampakkanlah penghargaan kita, keceriaan kita. Maka dengan itu nanti, dia akan terdorong untuk buat lagi dan lagi. Galakkan anak-anak beriadah dan bermain-main agar sihat tubuh badan mereka. Bagi anak-anak ni cerdas dan cergas ni, yang ni pun menempa jiwa juga. Bagi mereka ni beriadah, bagi mereka bermain. Ajarkanlah adab-adab berludah, adab-adab membuang hingus, adab menguap, bersin dan sebagainya, ikut tata cara sunnah Rasulullah lah. Dia ajarkan adab duduk, adab berbicara, adab bercakap, adab berhadapan dengan orang lebih tua dan sebagainya. Yang ni biasanya kita buatlah pun. Apabila anak murid dipukul oleh gurunya, terutamanya budak-budak lelaki lah, dengan pukulan yang selayaknya, bukan pukulan yang over. Janganlah murid itu memekik-mekik dan berteriak-teriak. Kita latih dia. Setakat kena sikit-sikit dengan tok guru tu, janganlah teruk sangat. Tahanlah sikit. Janganlah menjerit-jerit meminta tolong kepada orang. Sebaliknya, hendaklah dia diajar bersabar. Katakan kepadanya bahawa hal itu adalah kebiasaan bagi orang-orang berani dan orang bersifat lelaki. Kena rotan di tapak tangan. Orang lelaki, bapak dulu pun kena, tok wan dulu pun kena, abang-abang dulu pun kena. Biasa orang lelaki. Jadi dia dengar macam itu, dia pun semangat tahanlah dia. Kalau tidak, kena sikit dah menjerit, dah mengadu, kena mak bapak pula pun macam tu juga, dah jadi kes macam-macam cerita. Kalau tidak nanti manjalah si anak tu, melampaulah anak tu nanti. Lainlah kalau pukulan yang diberikan tu memang mendatangkan mudarat sungguh, itu lain ceritalah. Melarang anak-anak bermain tetapi memaksanya untuk terus belajar, hal itu akan mematikan hatinya, merosakkan kecerdikannya dan mengeruhkan hidupnya. Nanti dia kacau tang mana? Dia kacau tang jiwa, tang emosi, tang perasaan. Masa kecil mungkin tak berlaku lagi. Bila umur dia meningkat, masuk balik, mula nampak. Sebab masa kecil tu punya penangan. Kita terlalu kontrol sangat, tumpu belajar sangat. Kalau bukan masa dia balik, masa dia remaja tu, bila dia dah dewasa. Tak pun masa dia dah tua.
Biasanya jadi macam itu. Dia main lasak-lasak sikit, kita tak bagi, kita marah. Dia nak naik basikal dengan kawan-kawan, langsung tak bagi. Nak berlari-lari, langsung tak bagi, takut jatuh. Jadi bila dia dah besar nanti, suatu masa dalam hidup dia, kemungkinan dia akan alami stres dan akan kemurungan. Emosi dia akan jadi tak stabil. Jadi anak-anak ni, bagi dia. Setelah anak itu memayis, sepatutnya tidaklah boleh dia meninggalkan solat. Kita ajarlah, walaupun belum wajib bagi dia. Suruhlah ia cuba berpuasa beberapa hari dalam bulan Ramadan. Budak-budak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dah puasa penuh dah. Walaupun tak wajib lagi. Kita jangan paksa, kita galakkan. Kalau dah sampai tengah hari, dah 3-4 kali dia minta nak buka puasa tu, bagilah buka. Sebab akan wajib lagi untuk dia. Kita bagi galakkan. Nanti, dia dah sampai 10 kali minta tak tahan sungguh dah, kita suruh tahan juga, padahal baru pukul 2. Takut terzalim pula kita. Harap nak dapat pahala, dapat pula dosa. Kalau ibu bapa dan keluarga itu memang daripada jenis yang berpuasa, insya-Allah anak tadi dia akan terikut. Dia tak apa larat pun dia sayang. Tu yang kata budak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ramai boleh puasa penuh. Yang orang dewasa pula tak boleh. Itu yang pelik. Dia tak payah ugut-ugut anak. Kita galakkan saja. Begitulah antara kaedah mendidik anak-anak. Maksud dia nak mendidik qalbu mereka. Jadi kalau waktu kecil ni kita didik, walaupun dah dewasa nanti, mungkinlah si anak ni dia akan jadi liar sekejap. Tapi bila dia sampai usia matang, dia akan patah balik insya-Allah. Macam mana zaman dia umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dulu. Sebab tu pendidikan waktu itu sangat penting. Kita bagi agama. Tarbiyah usia kanak-kanak tu sangat penting. Jadi, kita simpulkanlah di sini. Apa yang diceritakan tadi sebenarnya kita sedang berusaha untuk membentuk qalbu anak-anak. Latihan qalbu lah. Kan kita belajar kitab latihan qalbu. Latihan qalbu ni bukan untuk orang dewasa saja. Daripada kanak-kanak lagi. Baik qalbu, baiklah perbuatan fizikalnya. Macam mana yang di dalam, di luar pun macam itulah. Nak jadi wali Allah ke? Ulama akhirat ke? Orang soleh ke? Deposit paling penting ialah qalbu. Bagus qalbu, mudahlah terlorong ke arah itu. Kalau ilmu melaut pun tapi qalbu dia bermasalah, tak ke mana juga. Bahkan boleh memudaratkan lagi diri dia dan diri orang lain. Takut-takut dia menjadi syaitan yang bijaksana, lagi bahaya. Nak latih qalbu orang, qalbu anak isteri, maka qalbu kita sendiri pun kena dah agak okey lah. Kena jernih juga. Barulah banyak kesan dia. Kalau kita sendiri pun qalbu masih kelabu lagi, kelabu asap, masih hitam lagi, masalah lah. Nak didik macam mana? Dan yang terakhir ni sekali, persoalan yang ditanya kita nak jawab, bilakah masa yang sesuai untuk membaca 10 bacaan harian Tariqat Ghazaliyah? Sebenarnya boleh dibaca pada bila-bila masa. Imam Al-Ghazali sendiri biasanya dia baca lepas subuh, sebelum matahari terbit. Itu biasa dia baca waktu itu. Tapi hamba sendiri dengan rutin kehidupan ni lah, sekarang ni biasanya menyelesaikannya selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Sebenarnya bila-bila pun boleh. Ada kelapangan buatlah. Bukan banyak pun kan. Kalau tak sempat, dapat baca berapa kali yang sempat lah. Sekali lah. 3 kali lah. 7 kali lah. Selagi ada masa lagi, tambah pula lagi. Bagi cukup 10 kali. Macam tu. Jadi rasanya sekadar ini saja perkongsian kita untuk kali ini. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak maaf. Saya memohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.